Kenapa? Oke, bikin munajat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا
إلا الله محمد نبي الله لا إله 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 إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم 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 الله حي
يا قيوم الله حي دائم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung, maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq, 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 ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik dan maha pemberi cahaya, yang maha memberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta makrifat-Mu ke dalam hati kami. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu ya Fattahu. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini agar sentiasa gemetar ketika disebut nama-Mu. Ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin, ya Hafiz ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u ya Bari'u. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abadi-Mu yang sejati. Ya Alimu ya Hakimu ya Rashid, 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 ya Alimu ya Hakimu ya Rashid. Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Curahkanlah hikmah dan kebijaksanaan agar kami menjunjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakim, Ya Karim, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi,
يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Tuhan kami, layakkanlah kami ya Allah menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Salawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian denganmu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami. Maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat menyempurnakan, mengampunkan segalanya melainkan Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifak, sucikanlah amalan-amalan kami daripada riya, sucikanlah lidah-lidah kami daripada berdusta, dan sucikanlah mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sya'nana kullah
La ilaha illa ant. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu, janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina wa nadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar. Lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah. Dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami. Sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jugalah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian-Mu. رابطة اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini adalah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkan kepada hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat pengetahuan sebenar tentang. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami, ya Allah. Restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semuanya. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina وانصرنا على عدوك وعدونا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب
wa ya mujriyal tak ada. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyal. Coba sebut. Allahumma ya munzilal kitab mujral sahab ya sahab wa ya hazil ahzab wa ya hazil ahzab ahzab ihzibhum ihzibhum wansurna amin. ala amin. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkanlah kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkanlah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan pindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati ini dengan makrifat pengetahuan sebenar tentangmu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah kami hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjalanan agama. Tak ada ni, tak ada. Tak ada dia punya ni ya, benda. Ha? Dah terning, saya pinjam apa ni? Saya pinjam benda punya. Okeylah. Ana sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum ya karim. Minta maaf kerana saya terlupa saya punya dan saya pinjam benda punya tak cukup. Dia kata hilang gitulah. Start balik main insyirah, start balik Kedah, start balik insyirah, start balik Kedah. Cicak tengah jalan. Cicak tengah jalan. Tanya hilang kenapa? Ayam 5 kali 4 dah bagi akak. Apa ni? Saya tak nampak siapa-siapa. Saya nampak dia saya aja apa ni. Datin, saya nak picit kat mana? Tak ada titik-titik ke Ustazah? Okey. Saya nak picit mana kalau nak nampak semua. Saya ada. Saya nak nampak yang lain lagi. Cuba Ustazah sentuh skrin. Sentuh skrin tu. Dia pakai desktop dia pakai komputer. Okey, sentuh skrin Dia kemudian tab pakai iPad. Sentuh skrin, nampak tak ada titik-titik? Titik-titik ada. Baru ada. Nanti mana? Ustazah Tarzan, Pak Datuk, Pak siapa ni? Masya-Allah. Nampak ada. Ayam nampak. Ini Kak Senah. Ada 22 orang hari ni online. Ya. Okay. Okey, cuba kita perhatikan surah Zalzalah yang kita baca. Sebelum kita masuk kepada Al-Adiyat. Saya ingat tak lagi apa seolah-olahnya kita nak kata apa dia pesanan Allah di dalam ayat yang lalu, apa Allah pesan apa kat kita. Allah pesan apa, Allah nak bagi ingatan kita tentang apa. Supaya kita ingat bila dibaca atau dibaca. Kita zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu tak rasa apa pun. Kita dengar imam baca ke apa, kita sendiri baca ke, tak ada rasa apa pun. Macam biasa je, macam dululah.
Macam sebelum kita belajar memahami dulu. Oh, tak jadilah macam tu. Maknanya kita kena faham tentang ayat ni kan. Dikatakan sangat menakutkan. Kat mana ni? Ayat ni sangat menakutkan, sangat menggerunkan kita. Kenapa? Rasa takut, kenapa rasa gerun? Kerana Allah cerita tentang apa ni ayat ni? Kita ambil perkataan Zulzila. Semua ingat ya. Zulzila tu apa makna? Goncang. Bukan goncang sebarang goncang. Goncang yang terlalu kuat. Yang tak pernah kita alami selama kita hidup di dunia dulu. Tak pernah kita alami kegoncangan yang begitu dahsyat seperti kegoncangan pada hari itu. Goncang ini nak mengatakan tentang tamatnya dunia ni dan bermulanya kita akan masuk kepada fasa kiamat kan. Goncang tu bukan sebarang goncang. Memanglah bila goncang terlalu kuat, sampai saya sebut dulu mana goncang yang terlalu kuat sampai ada satu hadis menyebutkan sampai kepala kita ni terhuyung ke sana, terhuyung ke sini, hayang mana dalam keadaan yang begitu. Tak tahu berapa lama lah. Macam itulah juga bumi ini. Tahu apa makhluk di dunia ni goncang, bumi. Di sini disebut bumi goncang. Bumi iza zulzilatil ardh. Pegang perkataan zulzila, goncang dengan kuat. Goncang bukan goncang pelan-pelan. Goncang yang terlalu kuat sehingga menakutkan, menggerunkan. Sampai berlaku apa? Sampai berlaku iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Sampai apa? Keluar daripada bumi ni. Bumi memuntahkan. Wa akhrajat. Maksudnya makna akhrajat mengeluarkan. Bumi mengeluarkan. Mana bumi memuntahkan. Asqalaha. Asqal. Maksudnya makna saqil, berat. Mana apa yang terkandung dalam bumi itu adalah sebagai sesuatu yang memberatkan dia. Macam-macam kan ada dalam bumi. Bukan setakat apa ni perkara yang biasa-biasa, tapi ada di sana emas, perak, apalagi logam-logam yang lain, besi, apalagi semuanya ada di bumi. Itu dikatakan sampai bila berlaku zilzal tu, zulzilat tu, bila goncang terlalu kuat tu, maka bumi memuntahkan apa yang ada dalam dia. Lepas bumi memuntahkan apa yang ada dalam dia, manusia yang tadi ni dia terheran-heran, hayang-hayang tu apa? Waqalal insanu ma laha iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha waqalal insanu ma laha. Itulah kalau kita ditakdirkan, tahulah itu semuanya berpulang kepada Allah. Waqalal insan, manusia kata apa ni? Apa jadi pada bumi ni? Tak pernah macam ni, tak pernah macam ni. Waqalal insanu ma laha, ma lil ardi, ma laha, laha tu balik kepada ard. Ma laha, ma lil ardi, apa berlaku pada bumi ni? Apa dah terjadi ni? Dahsyatnya. Apa macam ni? Heran-heran macam tu ya. Bertanya-tanya sesama sendiri, lari ke sana, lari ke sini. Macam kelang kabut. Sampai disifatkan oleh Allah dalam ayat lain. Dalam suratul Hajj kalau tak salah. Itu Allah cerita kata kegoncangan. Kegoncangan bumi, kegoncangan kiamat itu, inna zalzalat as-sa'ati la syai'un azim. Sesuatu yang amat dahsyat. Kamu akan lihat Wataranna sasukara wa ma hum bisukara. Kamu dapat lihat manusia macam orang mabuk. Buat ni. Terkejut. Telinga tak pernah dengar tu.
Fikiran kita tak pernah terlintas akan berlaku begitu. Terkejut sangat. Jadi Allah kata kamu boleh lihat. Wataranna sasukara wa ma hum bisukara. Kamu lihat manusia mabuk, sukara. Padahal dia tak mabuk, dia tak minum mabuk pun. Tapi dia lagak dia macam orang mabuk. Tahu sajalah orang mabuk apa. Cakap yang bukan-bukan kan. Apa ni? Bumi ni apa jadi pada bumi ni? Gila ke bumi ni? Dia yang gila. Pemahum bisukar. Sedangkan mereka tidak mabuk. Itu di antara kegemparan yang berlaku apabila berlakunya zalzalah. Disebut dalam Al-Quran. Sini zulzilat dalam bentuk verb. Ada di dalam bentuk kata terbitan. Inna zalzalatas sa'ah. Zalzalah. Maknanya zalzalah ialah mana kegoncangan lah. Syai'un azim, sesuatu yang amat besar. Okey, lepas tu apa berlaku? Maqalal insanu ma laha. Apa jadi kat bumi ni? Maqalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi cerita tentang khabar dia, berita dia. Apa berita dia? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Okey, pada hari itu bumi kata yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi kata bumi menceritakan tentang berita dia. Ada disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada At-Tirmizi dan Abu Hurairah. Innal arda. Tahu tak innal arda tu apa? Sesungguhnya. Inna tu sesungguhnya. Al-arda, bumi. Ingat ya? Mana perkataan ar tu dah memang duduk dalam kepala kita. Kita tak payah terjemah lagi, tahu dah. Jumpa dalam Quran, senang ya, aku dah tahu dah benda ni. Al-arda tu bumi, as-sama itu langit. Ini dia nak cerita tentang bumi ni. Innal arda la tukhbiru. Bumi pasti akan memberitahu pada hari kiamat bikulli amalin amila alaiha. Mana bumi pasti akan beritahu pada hari kiamat nanti dengan segala amalan yang dilakukan atas dia. Apa amalan yang dilakukan atas dia? Siapa yang buat amalan tu? Kita lah. Ni kita. Yang lelaki ke, yang perempuan ke. Kalau ikut sifat lah. Yang pondan ke, tak pondan ke. Yang apa? Yang tukar apa? Tukar jantina ke apa ke. Semua tu akan diceritakan oleh bumi ni. Hadis Nabi kata. Kemudian hadis tu kata lagi. Rasulullah tanya. Atadruna ma akhbaruha? Wahai sahabat-sahabat, kamu tahu tak apa dia? Berita bumi itu apa? Akhbar. Kan? Sebab dia kata yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan ceritakan ceritanya. Nabi tanya kepada sahabat, kamu tahu tak? Atadruna ma akhbaruha? Kamu tahu tak apa dia? Berita bumi itu apa dia? Qalu. Ini selalu apabila Nabi tanya kepada para sahabat takkan jawab saya tahu tak. Mereka akan rendah diri kepada Rasulullah dengan mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Selalu. Siapa-siapa yang rajin baca buku kalau Rasulullah tanya aja, itulah jawapannya. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Okey, kemudian Rasulullah sendiri menjawab. Qala fa inna akhbaraha. Kamu nak tahu tentang berita bumi ini? Iaitulah beritanya ialah antashhada ala kulli abdin aw amatin.
Makna bumi ini akan menjadi saksi. Tashhad, ashhadu, tashhad. Bumi ini akan menjadi saksi ala kulli abdin au amatin, atas setiap hamba lelaki dan perempuan. Dia sebut khas-khas tu. Atas setiap hamba Allah ni, hamba Allah ni, tak kira lelaki ke perempuan, masuklah yang kita sebut tadi, yang bukan-bukan tu, bima amila, dengan apa yang dia buat, apa yang dia amal, apa yang dia buat ala zahriha, di atas bumi ini. Di atas bumi ini, ala zahriha. Taqulu, bumi akan cakap, bumi akan kata, oh amila yaum kaza, oh dia buat ini, amila, dia buat pada hari sekian dia buat yang ni. Amila yaumi kaza wa kaza wa kaza. Dia buat hari ini sekian. Dia buat kerja tu. Dia buat kerja elok ke, kerja tak elok ke, semua akan diceritakan oleh bumi ini. Itu makna dia. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Bahwasanya Allah mewahyukan kepada dia, awhalaha, kepada bumi, supaya cakap. Allah kata cakap apa yang mereka ini buat atas kamu, apa yang mereka lakukan di atas muka bumi ini, ceritakan. Di situlah. Fahazihi qala fahazihi akhbaru. Inilah dia beritanya. Inilah dia berita bumi. Inilah cerita bumi. Mana bumi akan menjadi akan menjadi saksi di atas segala apa amalan yang dilakukan oleh manusia lelaki dan perempuan. Okey. Kemudian yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Lagi, apa yang berlaku pada hari itu? Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu juga akan keluarlah berbondong-bondong, yasdur. Yauma idzin yasdurun nas, yasduru, keluar berbondong-bondong. Manusia ashtatan liyurau a'malahum. Kenapa mereka ni keluar beramai-ramai berbondong-bondong? Kenapa? Itu supaya Allah perlihatkan kepada mereka. Liyurau. Supaya Allah perlihatkan kepada mereka amalan mereka. Liyurau a'malahum. A'mal, kita pun tahu kan? Amal. Amal, kita pun sebut amal. Tak payah dah. Tak payah susah kita. Apa makna amal ni? Kita pun dah sebut. Untuk Allah perlihatkan amalan kita. Untuk Allah perlihatkan amalan kita. Yang mana Allah akan hisab pada ketika itu. Allah akan timbang. Kemudian kita nak pergi sebelah mana? Pergi sebelah syurga atau neraka. Liyurau a'malahu. Faman ya'mal. Saya kata dulu pada minggu sudah kita bahagikan ayat ini kepada dua bahagian. Pertama daripada ayat 1 sampai ayat 6. Mana menyatakan tentang huru-hara hari kiamat yang berlaku. Ini berlaku pada bumi saja. Ard saja. Apa berlaku pada bumi sekian. Kemudian sampai kepada faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Okey. Pada ayat inilah ayat ke-7 ke-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hati-hati bila kita baca ayat ni. Sebab kadang-kadang kita tersasul. Dimulakan dengan faman ya'mal. Faman. Kadang-kadang kita tersasul, kita kata waman. Satu lagi pun waman ya'mal. Satu ada fa. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Baru waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Apa makna ayat itu? Itu
Maka sesiapa? Man tu siapa? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Man, maka sesiapa yang ya'mal, beramal. Misqala dzarratin, siapa yang beramal? Maka siapa yang mengerjakan, yang beramal kebajikan, walau sebesar zarrah, nescaya ia akan melihat balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin, seberat zarrah, seberat zarrah. Zarrah ni kita kata atom, atom, sebesar atom. Ni orang belajar apa? Kimia ke apakah? Dia tahu lah atom. Atom tu boleh dibahagi lagi tak? Kau tak boleh dah? Ha? Ada kata boleh dibahagi lagi. Kan? Boleh dibahagi lagi. Tapi disebut gitulah, makna yang paling halus, yang paling kecil lah. Kalau dibuat amalan tu misqala zarratin, seberat atom sekalipun, dia buat kebaikan, khairan yarah. Yarah tu makna apa? Allah akan melihat. Apa akan melihat? Allah lihat gitu aja. Makna Allah bagi balasan. Allah bagi balasan. Walau sikit kita buat. Dan ayat seterusnya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sama juga. Tapi akhirnya sana khairan yarah, sini syarran yarah. Maka siapa yang buat amal walau sebesar zarrah, keburukan, kejahatan, maka dia akan lihat. Allah akan lihat yarah, yakni Allah akan beri balasan. Di sinilah saya kata ada sebab turunnya ayat ni. Sebab turunnya ayat ni. Sebab turun ayat ni seperti mana yang diriwayatkan daripada Abi Hatim, daripada Sa'id bin Jubair. Pagi tadi kan, siapa yang semayang yang ada sujud sajdah tu dalam suratul Insan ada disebutkan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Wa yut'imuna at-ta'ama, orang yang memberi makan. Kepada siapa? Yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi, makna dengan dia bagi makan tu dengan penuh rela, hubbi, dengan penuh rela, suka tidak nak bagi makan. Kepada siapa? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, kepada anak yatim, wa asira, dan kepada orang yang ditangkap dalam peperangan tu panggil apa? Tawanan, bagi makan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Jadi bila turun ayat ini, orang Islam mengandaikan bahawa mereka, orang Islam, dia andai aja, orang Islam ni mengandaikan pada zaman tu bahwasanya mereka tidak akan diberi ganjaran terhadap pemberian mereka yang sedikit. Mana pemberian yang sedikit, kalau bagi sikit, tak ada apa, tak ada makna apa. Dia andaikan begitu. Dia andaikan begitu. Begitu jugalah dia andaikan, kalau buat jahat sikit tu tak apa. Buat jahat sikit-sikit tak apa. Seperti apa? Buat jahat sikit-sikit. Tahu tak macam mana buat jahat sikit-sikit? Kalau jahat besar-besar tu lah, macam zina, rasuah, tu besar lah. Tapi buat yang sikit-sikit ni, tak apa. Mengumpat, lagi apa? Mengumpat ke lepas tu apa ni? Jadi itulah. Dia rasa dia andaikan begitu. Buat baik sikit-sikit, Allah tak kira lah. Tak nak bagi apa ganjaran lah. Kalau buat jahat pun, kalau sikit-sikit, tak apalah. Allah tak kira lah sebab sikit lah. Tapi bila anggapan begitu, maka turunlah ayat ni. Turun ayat ni kan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan, siapa-siapa pun kalau buat baik sikit pun, yarah, Allah akan lihat, Allah akan beri ganjaran.
Siapa yang buat jahat walaupun sikit, maka juga akan dikenakan siksaan ke atas dia. Jadi sebab turun tu, sebab itulah anggapan orang Islam pada ketika itu, buat baik kena banyak-banyak. Sebab itulah ada hadis Bukhari yang menyebut di sini, itulah ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Mana hendaklah kamu takut neraka walaupun dengan kamu sedekahkan separuh daripada tamar. Syiq, mana buah tamar kalau kita potong belah dua tu, sebelah tu dipanggil syiq, belah tamar kita bagi kepada orang. Walau kita akan mendapat ganjaran daripada Allah. Itu sebab juga hadis ini nak menyatakan bahawasanya faham daripada ayat tadi, faman ya'mal misqala dzarratin khairan, sebelah tamar tu pun adalah suatu kebaikan yang boleh menjauhi seseorang daripada api neraka. Okey. Tak kira lah kan, sebab siapa pun. Tak makan barang. Kadang-kadang boleh pisang dia tak makan. Orang bayang bagi orang boleh Allah sangat boleh lah. Kalau kita buang apa? Jadi membazir pula kan? Tak baik kan? Kita bagilah. Siapa yang boleh makan? Boleh dianggap sebagai sedekah. Karena kita ikhlas bagi. Tapi dengan duk cakap-cakap pula, sebab saya tak makan benda ni kan, baiklah. Jadi mungkin orang tu kecil hati ya, dia tak mau makan dah bagi kat kita. Tak apalah. Mainlah kita makan sama-sama. Itu kita tak makan pun kan. Bagi binatang. Kita bagi makan. Allah lagi baiklah. Mana kita menunjukkan kasih sayang kita kan kepada binatang. Sebab dalam Islam pun ada akhlak arifqu bil hayawan, kasih sayang kepada binatang. Bukan setakat kasih sayang pada manusia. Kasih sayang pada binatang pun diajar di dalam syariat kita kan. Iyalah. Yang basi bagi tulang-tulang bagi kat dia. Tak apa kalau dia suka tak campur-campur lah. Janganlah tulang saja. Buang tulang kan. Okey. May ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Itulah dia. Apa yang kita dapat faham daripada surah yang sudah, iaitu surah Az-Zilzal. Surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah. Jadi maknanya dari segi melakukan kebaikan ini. Kalau kita Islam tak apalah, kita buat kebaikan. Sebab kita Islam, kita orang beriman, memang kita akan diberi ganjaran oleh Allah. Kalau orang kafir yang buat kebaikan, tak dapat kebaikan dibalas di dunia saja, ada ganjaran itu dibalas di dunia sahaja. Seperti kata dia buat baik kan, mungkin Allah bagi dia selamat daripada kemalangan ke tu, macam tu je. Tapi di akhirat tetap dikira. Maknanya
yang kebaikan tu tak masuk kira lah, makna Allah tak kira lah, sebab yang masuk kira kalau kebaikan tu dia buat dan dia adalah beriman. Tapi sebab dia tak beriman, tak kira. Di dunia saja diberi ganjaran secara itulah. Kalau ke apa yang dia buat tidak boleh diberikan pahala di akhirat nanti. Dan juga apa yang dia buat keburukan pun maknanya memanglah tetap akan dikira di akhirat nanti. Okey. Kita pergi kepada surah Al-Adiyat. Al-Adiyat. Okey, apa yang kita akan dapat di dalam suratul Adiyat ini kalau kita lihat ayatnya ada berapa? Adiyat ada 11 ayat dan dia adalah surah dia adalah Makkiyah. Apa makna Makkiyah? Diturunkan di Makkah. Kalau kita kata orang tua-tua kita dulu bila belajar ni terjemah Makkiyah apa dia? Dibangsakan kepada Makkah. Mana? Ayat ni turun di Makkah, Makkiyah. Kalau Makkah tu negeri Mekah tu. Negeri Mekah. Safartu ila Makkah. Saya pergi ke Mekah. Saya musafir ke Mekah. Makkah. Kata Makkiyah ada sabdu kat sana. Maka dibangsakan, maknanya disandarkan. Ayat ini pada Makkah bermakna diturunkan di Makkah. Diturunkan di Makkah. Dia ada 11 ayat. Dinamakan surah ni Al-Adiyat. Al-Adiyat kerana Allah memulakan surah ini dengan bersumpah. Ni kita berjumpa pula sumpah. Seperti mana kita belajar yang sudah-sudah, ayat-ayat yang ada dipanggil apa? Laras bahasa sumpah. Allah gunakan laras bahasa sumpah kerana Allah nak menguatkan sesuatu pernyataan, sesuatu perkara. Seperti mana Allah bersumpah dengan wal asr, demi apa? Masa. Wal asr. Waw tu demi, sumpahlah tu. Wal asr. Mana baris bawah. Selepas waw ada kata nama tu baris bawah wasyamsi wa duhaha. Samalah wasyamsi demi matahari, walaili demi malam, walaili iza yaghsha. Allah sumpah. Dan kita manusia pun sumpah juga. Kita sumpah lagu mana? Kita tak sumpah macam Allah sumpah. Kita sumpah demi Allah saja. Wallahi wa billahi wa tallahi. Kan dengar orang-orang yang berhormat tu sumpah jawatan. Dia sebut terang-terang wallahi wa billahi wa tallahi. Dan kita tengok sumpah waw tu adalah huruf sumpah. Kalau masalah lain waw tu dengan makna dan. Kan? Dan. Syamsi wal qamar. Matahari dan bulan. Wasyams wal qamar. Makna dan. Dengan makna dan. Tapi kalau dia duduk di awal begitu, makna sumpah. Jadi di sini perkataan Al-Adiyat ini duduk di awal. Wal-Adiyati. Kita tengok baris bawah. Wal-Adiyati. Demi kuda. Ni semua ni cerita tentang kuda. Kuda perang. Kuda dalam peperangan. Sikap kuda dalam peperangan. Wal-Adiyati. Dhabha. Begitu jugalah fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Demi pertama tu adiyat tu demi kuda perang yang tangkas berlari. Adiyat.
Demi kuda perang yang tangkas berlari. Berapa perkataan? Ha? Satu dalam bahasa Arab, bahasa Melayu mengambil 5. Demi kuda perang yang tangkas berlari. Adiyat. Dhabha dengan dengusan nafasnya yang kencang. Maknanya lari cepat, tangkas, itulah ada dengusan nafas tu. Nafas dia tarik nafas tu berbunyi. Bunyi nafas dia tu. Tu dhabha. Jadi Allah sumpah dengan kuda perang ni, kuda perang. Kita sebut dulu sesuatu yang Allah gunakan untuk sumpah mesti ada perkara yang penting pada dia. Macam Allah sumpah wattini wazaitun. Itu Allah sumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Dulu zaman mak kita duk baca dulu tak timbul pun buah tin, buah zaitun ni khasiatnya begitu dahsyat kan. Buah tin, buah zaitun, minyak zaitun kan. Zaman mak kita dulu tak dengar pun mak kata, "Nah, minum apa ni? Minyak zaitun ni bagus." Tak pun. Makan aja orang buat balik bekah hak buah zaitun hak keras tu. Buah tin hak keras tu. Keras macam kulit kaki lah. Kita kata kan. Tak ada apa dah, tak ada khasiat apa dah. Tak macam kita duk tengok sekarang kan. Buah zaitun, buah tin lembut, fresh, putih. Dulu keras mak kita buat balik tah. Tu Arab tak mau dah. Dia jual kat kita pun beli buat balik bagi anak cucu orang. Sama kan. Kurma tah duduk dalam bakul apa dia buat bagi kat kita kan. Yang koman-koman tu bagi kat kita. Belilah buat balik. Jamu kat orang datang kan. Tu watini wal zaitun. Sekarang baru celik mata kita. Khasiatnya banyak. Buah tin dan buah zaitun. Begitu jugalah ni, kuda perang ni. Kuda perang ni adalah pada zaman dulu sangat pentinglah untuk digunakan dalam peperangan. Sampai sekarang ni pun ada orang gila kat kuda. Dia beli kuda macam lebih lagi pada beli kereta kan. Nak maintain dia lagi kan. Sampai sekarang orang suka kuda. Tapi dulu inilah dia. Kuda yang apa? Yang tangkas berlari. Mana kuda dalam peperangan tu mestilah kuda yang sihatlah, kuda yang kuat, kuda yang tangkas berlari dengan dengusan nafasnya yang kencang. Pertama Allah sumpah dengan kuda ni. Lari, kuda yang tangkas berlari. Dhabha dengan dengusan nafasnya yang kencang. Kemudian lagi kuda juga fal muriyati qadha. Demi kuda penggempur yang mencetuskan api. Demi kuda penggempur, fal muriyat tu kuda penggempur, qadha yang mencetuskan api dari tapak kakinya. Tapak kaki kuda dia ada ladam. Bila dia lari cepat tu dia orang kata dia senaris, dia berketuh dengan batu ke apa, dia akan keluar api. Itu demi kuda tu. Kuda penggempur. Satu dia kuat lari, dia tangkas berlari, kemudian dia menggempur. Yang ketiga, fal mughirati subha. Lagi. Itulah kuda yang meluru dan menyerbu. Mughirat. Meluru dan menyerbu masuk subha pada waktu subuh. Pada waktu subuh. Subha, waktu subuh. Jadi 3 jenis ni. 3 jenis ataupun 3 terlihat perlakuan kuda ni. Mula dia kuat lari, lepas tu dia lari sampai keluar api daripada kaki dia.
dan dia terus pergi merempuh al-mughirati subha. Jadi selalunya gempur ni gempur pada waktu subuh atau waktu subuh. Fal-mughirati subha. Okey, demi semua ni tiga-tiga jenis atau perlakuan kuda ni fa asarna bihi naq'a. Okey, tak tambah lagi. Kuda yang tadi lalu meluru menyerbu musuh di waktu subuh. Al-mughirati subha, sampailah jadi apa? Sehingga menghamburkan. Fa asarna bihi naq'a, lalu sehingga menghamburkan debu-debu berterbangan. Fa asarna bihi naq'a, lalu menghamburkan. Asarna bihi naq'a, maknanya debu-debu berterbangan. Kan kuda. Oh, di padang pasir memanglah kuda lari kuat. Kemudian kita dapat lihat debu-debu yang berterbangan. Fawasatna bihi jam'a, lantas menggempur. Fawasatna, menggempur dan berada di tengah-tengah. Fawasatna, wasata itu makna tengah-tengah. Maka dia duduk di tengah-tengah kumpulan musuh. Duduk di tengah-tengah kumpulan musuh. Kalau kita lihat ayat ini ada sebab turunnya, ya, ada sebab turunnya tentang kuda ni, tentang sumpah Allah dengan kuda ni. Kita lihat dulu sumpah, sumpah mana huruf sumpah waw itulah, waw. Wal adiyati dhabha. Lepas tu fal muriyati qadha, iaitu fa tu huruf ataf. Dia kata huruf ataf ni ataf kepada perkataan sebelum ni adiyat. Sebab tu dia baca baris bawah juga. Nak menunjukkan bahawa masuk juga di dalam sumpah yang pertama. Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Kemudian nak cerita lebih tentang kuda yang merempuh, menggempur, yang yang meluru, menyerbu musuh tu. Al-mughirati subha ni itu kuda tu asar nabihi naq'a, sehingga menghamburkan debu-debu yang berterbangan, dan akhirnya dia dapat duduk di tengah-tengah, menggempur dan berada di tengah-tengah kumpulan musuh. Jadi kita kata dulu, kalau laras bahasa sumpah ni dia perlu kepada tiga rukun ini. Pertama, huruf sumpah. Kedua, objek yang Allah guna untuk sumpah. Dan Allah nak katakan apa? Nak kuatkan apa? Nak kuatkan pernyataan dia tentang apa? Mana? Huruf qasam, huruf sumpah, waw tadi tu. Kemudian perkataan untuk sumpah, muqsam bi. Kemudian jawab sumpah, jawabul qasam. Mana dia jawabul qasam? Jawab sumpah mana? Kalau saya bagi contoh sini. Wal asri, waw huruf sumpah. Asri objek yang Allah guna untuk sumpah tu. Kemudian Allah nak kuatkan apa? Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia tu berada dalam kerugian. Itu dalam ayat pendek tu. Ayat ni kita kata wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bi naq'a fa wasatna bi jam'a. Itu adalah kita kata laras bahasa sumpah. Sumpah. Allah guna tiga ni. Mana kuda yang kuat lari sampai dengusan dia didengar. Kuda yang lari sentuh kaki dia di batu maka keluar api. Fal muriyati qadha fal mughirati subha, kuda yang merempuh masuk pada waktu subuh, sehingga dapat dilihat debu-debu berterbangan dan terus dia masuk di tengah-tengah musuh. Mana dia Allah nak kuatkan apa? Innal insan jawab sumpah. Dia selalu ada tu. Dia Sesungguhnya. ada qa,
Mana huruf yang menunjukkan kepada makna sesungguhnya. Jadi di sini inna itu adalah sesungguhnya. Allah nak kuatkan ini. Innal insana li rabbih lakanud. Ayat 6. Ayat 6 itulah jawab kepada sumpah. Apa maksud di sini jawab sumpah? Allah nak kuatkan ini perkataan apa ni ayat ini, itulah sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur terhadap nikmat Tuhannya. Kanud itu kanud kaf nun dal. Kalau kita tengok dalam kamus kita kena tengok daripada kaf nun dal. Apa makna kanud? Ialah yang tidak bersyukur, sangat tidak bersyukur terhadap nikmat Tuhannya. Masya Allah, tak tahulah. Tak tahulah, kita mintalah kepada Allah, janganlah kita dimasukkan di dalam kalangan orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Tuhan. Tak bersyukur. Kan? Kadang-kadang kita tak sedar. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita bersikap begini, rupanya kita termasuk di dalam orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah beri pada kita. Contohnya apa? Kita marah-marah pun kita naik angin ke? Naik angin, tahu-tahu naik angin. Iblis kan? Iblis lah tu. Tak bersyukur kepada nikmat yang Allah beri. Marah kat siapa? Kita nak marah kat siapa? La taghdab walakal jannah. Jangan marah. Jangan marah. Nanti kena jual. Ya. Emosional kan? Jangan kita kawal. Kita kawal diri kita. Kita ingatkan diri kita. Kalau aku buat macam ni maknanya iblis dah dapat menguasai diri. Cepat-cepat a'udzubillahi minasyaitonir minta Allah jauhkan. Jadi kita takut. Itulah maknanya walaupun sedikit kita buat tu, kita jangan anggap bahawasanya sedikit kita buat yang tak betul tu makna tak apa. Allah tak apa, kita buat sikit. Cuba yang sedikit tu kita kumpul tu sikit ni sikit tu kan jadi banyak. Dah jadi besar. Jadi itulah sebab mana Allah dah ingatkan kita. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tadi wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita jangan jadi manusia yang kanud. Cuba kita tepuk dari kita, jangan jadi manusia yang kanud. Jangan jadi aku ni ya Allah, janganlah kau jadikan manusia yang kanud, iaitu manusia yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah, yang tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah beri. Sangat tidak bersyukur. Bukan sikit-sikit ni. Kanud ni bukan sikit-sikit tak bersyukur. Banyak-banyak ni. Banyak yang sangat tidak bersyukur. Kanud. Satu perkataan kanud itu saja. Yaknilah sangat tidak bersyukur terhadap nikmat Tuhan. Kanud. Manusia ini sangat tidak bersyukur kepada nikmat Tuhannya. Siapa manusia kita ni? Sebab kita bila baca Quran ni, terasa Allah duk tegur kita. Allah duk tegur kita. Hei manusia. Hei Busra, kamu ni kanut dah. Kanut dah. Kalau kanut, balik semula. Ingat kepada Allah. Syukurlah kepada Allah atas segala nikmat yang Allah beri. Innal insana li rabbih lakanud. Jadi saya nak minta bonda ingat perkataan ini. Adiyat tu tak kira lah. Adiyat, muriyat, mughirat tu tentang kuda. Kuda-kuda. Ambil lah ingatan. Allah bersumpah dengan kuda. Sumpah tentang apa? Innal insana li rabbih lakanud. Bahasanya manusia itu sangat tidak bersyukur kepada nikmat Tuhan. Innal insana li rabbih lakanud. Wa innahu ala zalika la syahid. Wa innahu
ala zalika la syahid. Dikatakan di sini bahawa manusia ni, Allah kata manusia ni adalah sangat tidak bersyukur kepada nikmat Tuhannya. Manusia sangat tidak bersyukur kepada nikmat Tuhannya. Saya sebut banyak-banyak kali supaya kita pun teringat ni. Kanun satu perkataan yang Allah sebut di dalam surat Al-Adiyat ni, itulah manusia yang tidak bersyukur kepada nikmat Tuhan. Wa innahu ala zalika la syahid. Sesungguhnya dia, wa innahu, siapa? Manusia lah. Ala zalika, atas yang demikian itu, manusia, sesungguhnya ia manusia sangat, ala zalika la syahid. Sesungguhnya ia sangat tahu dan menyaksikan. Wa innahu ala zalika la syahid. Sesungguhnya manusia ini, sesungguhnya dia manusia atas yang demikian itu, syahid, menyaksikan. Mana dia menyaksikan? Dia saksi apa? Dia menyaksikan sifat diri dia yang demikian. Itu sifat diri dia yang tidak bersyukur di atas. Dia sendiri tengok, dia sendiri, mana dia tahu, dia arif, dia tahu dia ni sudah menjadi seorang manusia yang tidak mau, sangat-sangat tidak mau bersyukur kepada nikmat Allah. Dan dia tahu juga wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia, innahu tu dia manusia, balik kepada manusia. Innal insan. Wa innahu, dan masih sesungguhnya dia. Inna tu makna sesungguhnya, hu tu dia. Sungguhnya ianya, dia tu adalah hu tu adalah ganti nama ya, ganti nama. Sesungguhnya ia, innahu lihubbil khair. Mana sangat sayangkan harta. Lihubbil khair, sangat sayang. Al-khair tu makna kebaikan, tu makna harta. Al-khair. Lihubbil khairi, satu perkataan khair mungkin di tempat lain digunakan untuk kebaikan, kebajikan kan. Yang kita sebut tadi, faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Siapa yang buat kebaikan, kebajikan, akan dilihat oleh Allah, akan dikira oleh Allah. Di sini khair adalah dengan makna apa? Sayangkan harta. Hubbil khair, hub makna sayang, kasih. Hubbil khair, sesungguhnya manusia ini sangat melampau, sangat sayangkan harta. Apa makna sayangkan harta? Tamak, haloba. Ada banyak harta, cari lagi. Ada banyak harta, curi lagi hak harta orang. Ada banyak harta. Ya. Tu dah jadi kedekut. Sebab dia sangat haloba, tamak haloba kepada harta. Ada orang, tak tahulah, kita dengar ada orang tu, orang ni, tak kira lah dia raja ke, pembesar ke apa ke, dia suka ambil harta orang. Suka ambil harta ni saya nak dia kat saya nak ni. Jadikan harta saya. Pergi tengok tang lain lah. Tu saya nak tu tanah tu cantik tu, tepi jalan. Saya nak beli. Kira. Tu. Ada manusia, banyak sangat manusia yang kalau dia ada kuasa lagilah, digunakan kuasa dia tu. Allahu akbar, macam-macam. Ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah kita daripada segala macam yang macam ni ya. Jadi wa innahu ala zalika la syahid. Jadi orang yang kanut tadi ni di antara sifat dia lagi. Kanut dia lah orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah dan dia menyaksikan apa yang dia buat tu. Dia tahu dia ni buat kerja tu.
Dia memang tak bersyukur kepada nikmat Allah. Dia lihat, dia syahid, dia saksi sendiri. Dan dia juga sangat-sangat suka kepada harta. Halaba, tamak halaba kepada harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia disebabkan terlalu cintakan kepada harta, dia jadi bersikap bakhil dan kikir. Ataupun kerana sangat tamakkan harta, menyebabkan mereka bersungguh-sungguh berusaha mencari dan bermati-matian untuk mendapatkan harta itu. Jadi kesimpulannya di sini terdapat dua makna yang berbeza. Pertama, bahwa manusia sangat cintakan harta. Kedua, manusia itu sangat bakhil untuk menafkahkan hartanya disebabkan terlalu sayangkan harta, kata Ibnu Katsir. Ini pendapat Ibnu Katsir. Manusia ni bila dah dia sangat sayangkan harta, hubbil khair, sangat sayangkan harta, dia akan menjadi sangat bakhil, kedekut untuk menafkahkan harta dia. Sebab dia sayangkan harta dia, kata Ibnu Katsir. Kemudian lepas tu Allah datangkan dengan ancaman. Ancaman kepada kanut tadi. Manusia yang kanut tadi, yang sangat-sangat tidak bersyukur. Dan sangat-sangat tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan pada dia. Apa Allah ancam dia? Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Tidakkah ia mahu sedar? Afala ya, tidakkah dia mau tahu atau sedar dan insaf? Tak mau sedar kan manusia ni? Tak mau insaf kan manusia ni? Iza bu'athira ma fil qubur. Apabila kubur dibongkarkan segala yang ada di dalamnya. Apabila kubur dibongkarkan. Apabila kubur dibongkar. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Tidakkah manusia ini sedar dan insaf apabila kubur dibongkarkan segala yang ada di dalamnya dan apabila didedahkan segala yang terpendam di dalam dada. Idza bu'athira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur, dan didedahkan. Hussila tu didedahkan segala apa yang terpendam di dalam dadanya. Apakah orang yang ingkar itu tidak mengetahui apabila mayat-mayat yang ada dikeluarkan dari kubur, dinyata dan dijelaskan niat yang baik dan buruk yang manusia sembunyikan dalam diri mereka. Dulu, masa di dunia dulu, sesungguhnya Tuhan yang membangkitkan mereka amat arif perbuatan, keadaan dan kedudukan mereka yang sebenar dari segala sudut. Sebab Allah akhirkan dengan inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka, inna rabbahum, sesungguhnya Rabb mereka, Tuhan mereka. Inna rabb khabir itu maha mengetahui dengan mendalam. Perkataan khabir itu bukan tahu sikit. Maha mengetahui dengan mendalam tentang balasan yang diberikannya kepada mereka pada hari itu. Inna rabbahum bihim, semuanya Tuhan mereka. Kalau kita nak terjemah harfiah kan, terjemah literal, inna rabbahum,
Sesungguhnya Tuhan mereka bihim dengan mereka yauma izin pada hari itu mengetahui dengan mendalam tentang mereka. Khabir tu mana mengetahui dengan mendalam tentang mereka. Tentang apa? Manusia tadilah. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Maknanya Allah tahu dengan mendalam. Apakah orang yang ingkar itu tidak mengetahui apabila mayat-mayat yang ada dikeluarkan dari kubur dinyata dan dijelaskan niat yang baik dan buruk manusia sembunyikan dalam diri mereka. Yang manusia sembunyikan dalam diri mereka. Sesungguhnya Tuhan yang membangkitkan mereka amat arif, maknanya khabir tu, amat mengetahui perbuatan, keadaan dan kedudukan mereka yang sebenar dari segala sudut. Tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Allah, baik pada hari itu maupun pada hari yang lain. Segala perbuatan yang dikerjakan mereka akan dibalas dengan setimpal pada hari itu. Mereka tidak dianiaya walaupun sebesar zarrah. Seandainya mereka mengetahui yang demikian itu dan menyadarinya, maka janganlah dengan mereka terlalu dipengaruhi sifat mencintai harta, enggan bersyukur kepada Tuhan dan beribadah serta beramal untuk akhirat. Janganlah ni, jangan dipengaruhi oleh cintakan harta, kasihkan harta, tak nak infakkan harta dan enggan bersyukur kepada Tuhan. Enggan pula beribadah, enggan nak ibadah serta beramal untuk akhirat. Ayat tadi juga menyatakan tentang niat dan azam ialah kerana anggota tubuh badan yang lain akan melakukan perbuatan menurut kehendak hati. Kehendak hati niat kita tu. Tanpa cetusan niat dan kemahuan di dalam hati, sudah tentulah tidak akan berlaku sesuatu perbuatan anggota badan yang lain. Inna rabbahum bihim, dengan ungkapan jamak, maknanya ungkapan dia guna plural lah. Hum tu menunjukkan kepada plural lah, ramai. Mereka, sesungguhnya Tuhan mereka. Itulah dimaksudkan insan lah, manusia lah. Manusia itu sendiri adalah jamak, karena dianggap sebagai plural lah. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Dalam suratul Asr, mana manusia itu bukan seorang manusia, mana dalam bentuk jamak, mana plural. Manusia-manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kan disebut dalam suratul Asr, melainkan mereka. Amanu itu makna mereka, menunjukkan kepada jamak. Yauma izin, perkataan yauma izin selalu kita jumpa juga banyak. Yauma izin yang ini bermaksud pada hari itu. Pada hari itu, maksud selalu pada hari itu tu, hari itulah hari kiamat tu. Hari yang hari yang dikira amalan, hari yang ditampakkan, ditunjukkan ditunjukkan kitab amalan kita, yauma izin. Tidak bermakna Allah hanya mengetahui hal pada hari berkenaan saja. Sebenarnya Allah sendiri Maha mengetahui keadaan manusia setiap waktu, bukan hari itu saja, setiap waktu. Perkataan itu pada hakikatnya untuk menguatkan lagi kenyataan bahawa sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala perkara berkaitan hari pembalasan itu nanti. Digambarkan, Allah gambarkan peristiwa pembalasan dengan pengetahuan dan ilmu Allah yang mendalam. Itu pada ayat yang akhir. Apa dia? Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir.
Maknanya pengetahuan yang mendalam. Digambarkan peristiwa pembalasan dengan pengetahuan dan ilmu Allah yang mendalam ke atas hal ehwal manusia. Serta amalan mereka, apa tujuan? Itu untuk mengancam dan menakutkan manusia. Bagaimana Allah menyatakan, kami Allah akan menulis perkataan mereka itu. Sedangkan penulisan terhadap segala perkataan itu, perbuatan mereka memang tetap berlaku. Ianya bermaksud Allah akan membalas mereka dengan apa yang mereka nyatakan sebagai pembalasan yang setimpal. Allah Maha mengetahui dan sentiasa arif mengenai urusan tingkah laku manusia. Khabir tadi masih membincangkan tentang perkataan khabir. Pengetahuan Allah meliputi kedudukan sebenar mengenai pembalasan mereka di hari tersebut. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Allah Maha mengetahui tentang aspek-aspek yang terperinci mengenai masa, kerana Dia sendiri menyatakan bahawa Dia Maha mengetahui terhadap hal ehwal manusia pada hari tersebut. Siapa yang menafikan sifat Allah yang serba mengetahui ini, ia menjadi kafir. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Nah, itulah dia serba sedikit tentang pengertian ayat yang kita sama-sama baca tadi. Jadi ayat yang ada berapa ayat ni? 11 ayat ni kita boleh bagikan pertama mengenai sumpah. Laras sumpah yang Allah gunakan sampailah kepada ayat yang ke-6 kan. Ke-6. Al-adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha. Fa asarna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud. Itulah sampai ayat 6 tu kita jumpa huruf sumpah, perkataan yang Allah gunakan untuk sumpah dan jawab sumpah. Harful qasam wa al-adiyat, muriyat, mughirat tu objek-objek yang Allah gunakan untuk sumpah. Memandangkan kuda-kuda ni adalah yang sangat mesti dalam peperangan. Dan mana jawab sumpah? Innal insana li rabbih lakanud. Tak dengar lah pasal pengat. 155. Ha? 155. Banyak tak bayar. Banyak tak matikan. Pasal lampu tak matikan, cakap aku pandai. Alah, tak ada. Kat dapur dia tak boleh. Kat luar juga. Pasal Ustazah tutup suara. Mute semua ke? Dah masuk Ustazah. Ustazah tertekan eh? Ingat mute semua. Suara tadi daripada mana patut nak mute yang tu? Tak ada. Tak jumpa tadi suara tu. Ustazah. Alam. Mana depa ni? Tolong buka ke Ustazah? Dah mati. Ustazah tak buka suara. Ustazah sentuh skrin, lepas tu cari kat tempat mikrofon. Sentuh skrin. Rasa hilang. Ustazah pun dah hilang. Dah sentuh sikit. Syafiqah tak ada. Ustazah sentuh skrin. Sentuh skrin, keluar tak gambar mikrofon kat bawah. Dengar? Tak dengar. Takut tak dengar. Datin Azian boleh tolong tengokkan tak?
Rasa network Datuk Azia pun dah stuck ada. Ada. Dah. Okey, alhamdulillah. Dia balik. Okey. Jadi kita boleh bahagikan kepada 3 lah. Itu sampai kepada ayat yang ke-6 di sumpah. Uslub sumpah, arah bahasa sumpah yang ada huruf sumpah, ada objek sumpah dan jawab sumpah. Kemudian ayat ke-7 ke-8 tu menjelaskan lagi tentang sifat kanut. Kanut mana orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah, sangat-sangat tidak bersyukur kepada Allah, ditambah lagi dengan dia sendiri syahid, dia sendiri mengetahui keadaan dia dan dia juga adalah seorang yang sangat Cinta sangat harta. kepada harta kan. Kemudian di akhir sekali ialah ancaman Allah kepada mereka ini. Ancaman Allah kepada mereka ayat yang ke-9, 10 dan 11. Afala ya'lamu iza bu'asira ma fil qubur. Allah ancam di sini. Patutkah mereka bersikap macam tu? Macam di atas tu. Patutkah mereka bersikap seperti yang disebut di atas itu? Tak tahukah bahwasanya mereka ini tak sedarkah, tak insafkah apabila kubur mereka akan dibongkarkan, segala yang ada di dalam akan dibongkarkan dan akan didedahkan segala yang terpendam di dalam hati mereka. Hussila dihasilkan, didedahkan apa yang ada di dalam dada mereka. Sebab apa? Allah inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Kerana Allah Maha mengetahui dengan mendalam. Maha mengetahui dengan mendalam tentang balasan yang diberikan kepada mereka pada hari itu. Yauma izin. Pada hari itu. Okey. Ada apa kita boleh apa nak bincangkan ataupun nak bagi pandangan ke apa, boleh kita share. Boleh kita share di dalam boleh kita share dengan boleh menambahkan lagi pemahaman kita terhadap ayat ini. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah. Tak dengar. Ya. Dengar. Saya sebenarnya tak berapa jelas asbabul nuzul tu untuk yang ni. Kemudian macam mana kita kaitkan kuda perang ni tiba dengan sifat manusia yang ingkar, yang kanut tadi tu, yang cinta pada harta. Macam ni kita kaitkan tadi Ustazah. Pertama asbabun nuzul lah, macam mana dari Nuzul. Sebab turun ayat ni kan. Satu ketika saya tak jelaskan pun tadi kot. Saya tak jelaskan. Sorry. Satu ketika Rasulullah memerintahkan sekumpulan tentera yang berkuda ni, pergi untuk berperanglah dengan satu kaum. Kemudian sampai sebulan mereka pergi tak tahu berita, tak apa-apa, jadi apa? Rasulullah pun heran. Pergi sampai sebulan, mereka tak ada berita apa. Berita menang ke, kalah ke, mati ke, macam mana ke? Aduh. Kemudian diberitahu, pasti diberitahu bahwasanya mereka telah menang di dalam perangan itu. Teruslah turun ayat ni. Turun ayat ni salah macam memuji kuda-kuda tu tadi. Al-adiyati dhabha fal-muriyati qadha fal-mughirati subhan. Jadi itulah dia. Ada dalam baca satu buku, dia cakap begitu, dia cakap begini. Rasulullah hantar satu pasukan kuda perang ni pergi. Kemudian lepas sebulan tak ada berita. Cerita dia cakap tu je. Saya pun heran, macam mana ni, apa berlaku? Saya pun jadi heran. Baca lagi tempat lain, baru jumpa rupanya. Lepas tu ada berita baik itu mereka ni menang dalam peperangan. Teruslah turun ayat ni. Wal-adiyah ni, wal-adiyah dhabha.
Okey, itu je lah yang boleh saya jelaskan. Okey. Pasal kita pun pelik lah juga tiba-tiba kuda perang. Lepas tu kaitkan pula dengan manusia yang kanut tadi, ingkar kan. Dengan sifat cinta harta dan last lagi ancaman Allah kepada mereka lah. Tapi dah terangkan asbabun nuzul tadi oleh kerana mereka menang dalam peperangan yang Rasul hantar tak dapat berita dia. Lepas tu terus ayat. Itu je lah. Dia kadang-kadang Quran itulah tu macam-macam juga. Allah bersumpah demi kuda, 3-4 ayat tu semua sumpah. Lepas tu dijawab sumpah terus pergi kepada sesungguhnya manusia ingkar kan. Yang tu agak saya bermacam-macam. Sumpah yang tu, dia nak sumpah tentang tu lah. Macam lain apa ayat. Tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah nak jawab sumpah dia lah, Allah demi buah zaitun, demi buah tin wa zaitun. Itu Allah nak sumpah, itu kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Dia nak kuatkan ayat tu lah. Dia sumpah menggunakan watini wa zaitun. Macam ni sini juga. Macam sini juga mana Allah nak kuatkan bahawa manusia itu ialah manusia adalah lakanut. Itu manusia yang tidak sangat bersyukur, tidak sangat bersyukur kepada Allah. Tidak bersyukur kepada nikmat yang Allah beri. Dia nak kuatkan kanut. Kemudian dia jelaskanlah tentang kanut tu. Kanut tu macam mana? Dia jelaskan. Innahu ala zalika lasyahid wa innahu lihubbil khair. Ni orang kanut ni. Innahu lihubbil khair lasyadid. Kemudian diancam kepada orang yang kanut ni. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhub. Itulah. Yalah. Dia punya pattern tu samalah macam watin wa zaitun semua ayat semua. Nampak? Terima kasih. Ya. Okey. Ada lagi? Ya Faiza. Ada cara yang patut kita sama-sama tahu ke? Bolehlah. Kita share sama-sama. Apa lagi tu? Senyap. Khairuzan. Khairuzan. Saya. Betul Nur Azian. Tak senang. Fahad. Ni yang saya nampak lah. Saya tak nampak mana dia. Assalamualaikum Ustazah. Ya Pak Iza. Saya sambil-sambil ni saya merujuk juga kepada satu pendapat yang mengatakan hadis Muhammad boleh menjelaskan dalam Al-Quran. Apa jelas tu? Suara Pak Iza tak clear. Lah, suara tak clear. Tak, sebab ada orang yang speaker. Kalau semua tutup, clear. Dia kata, kuda perang ini sanggup berperang, sanggup melakukan bersusah payah sampai termengah-mengah. Waktu tu dia dah fikirkan kepentingan diri dia kan. Cuma dia memikirkan tanggungjawab yang diberikan kepada dia, iaitu dia cuma mendapat redha tuannya, iaitu apabila dia melakukan sesuatu, tuannya akan memberi ganjaran kepada dia yang dia tahunya beri makan dan menjaganya dengan baik. Lalu dia kata, mengapa manusia
dan dikaitkan dengan manusia ni kenapa? Manusia justru engkar kepada Allah dan tidak melakukan apa yang diperintahkan demi mendapat redanya. Kalau kuda sanggup berkorban untuk dapat makanan dan mendapat penjagaan daripada tuannya, kenapa manusia yang Allah bagi betapa banyak nikmat kepada dia tetapi tak pandai nak bersyukur? Bersyukur. Sedangkan berapa banyak nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada dia. Jadi di sini ayat sini dia cuba mengaitkan keingkaran manusia lah, keingkaran manusia untuk beriman taat kepada Allah tu. Di mana yang dijelaskan dalam ayat yang ke-6. Jadi di sini jelas perbezaan sikap di antara manusia dan juga sikap manusia yang ingkar berbanding dengan sikap kuda yang taat dan patuh, sanggup berjuang semata-mata nakkan redha tuannya. Sedangkan manusia yang maksudnya adalah orang-orang yang ingkar ni lah, dirujuk kepada orang yang ingkar bukan orang yang taat kan. Manusia diberi nikmat sebanyak mana pun masih lagi ingkar dengan nikmat Allah. Macam itulah dikaitkan manusia dan kuda perang tu. Apa yang saya dapat daripada ni lah. Betul lah tu yang saya tanya tadi. Itulah dia macam mana kaitkan tadi. Kan Allah bersumpah dengan kuda ni adalah, dengar tak? Dengar. Kata Allah sumpah dengan kuda ni adalah suatu galakan kepada orang Islam supaya pelihara kuda. Pelihara kuda untuk tujuan yang luhur, bukan untuk tujuan berria. Faham tak? Allah bersumpah dengan kuda ni adalah satu galakan kepada orang Islam supaya pelihara kuda untuk tujuan-tujuan yang luhur, yang baik, bukan untuk berbangga dan untuk ria. Kuda ni satu simbol kemewahan kan? Ya. Sebab tu daripada dulu sampai sekarang mana pelihara kuda tu orang mewah kan sampai sekarang. Mewah. Tunjukkan sejarah kemewahan. Dan dalam ayat yang pertama tu ada ada alif lam kan? Wal adiyah, alif lam tu. Apa peranan dia? Apa guna dia? Apa guna dia? Apa makna dia? Wal adiyah, ada alif lam. Alif lam kita kata alif lam ni definite article kan? Penekanan. Menunjukkan yang bertujuan satu menentukan sesuatu. Jadi ditentukan kuda ni ditentukan kuda ni untuk peperangan, berjuang di medan perang, bukan kuda yang lain. Kuda ni kuda yang tertentulah, mana kuda yang digunakan dalam peperangan untuk berjuang di medan perang, bukan kuda-kuda yang lain. Maksud alif lam yang ada di situ. Alif lam yang ada pada fal muriyati qadaha fal mughira. Ada alif lam di awal perkataan tu dengan maksud tertentu. Mana kuda yang tertentu yang digunakan dalam peperangan. Okey, ada lagi? Kalau tak ada? Dah. Doa. Dah. Hari pun dah. Ustazah pun nak pergi Jumaat. Kita pun nak pergi sembahyang Jumaat. Nak pergi sembahyang Jumaat. Ustazah. Ya. Nak minta tolong Ustazah doakan sikit untuk sahabat kita dulu
Kak Salamah. Ustazah ingat tak yang ada yang selalu ikut saya naik kereta masa pergi ke Al-Um tu, Kak Salamah, jiran Melati. Dia sakit sekarang, dia kena COVID. Lepas tu dia sakit dah tak berterusan lah sakitnya. Kak Salamah Kak Hasnah. Di rumah ke? Ya, kita masa pergi Al-Um tu saya selalu bawa Kak Salamah, Kak Hasnah dulu kan. Kak Hasnah ingat kan? Kak Hasnah Hasan. Ingat Fat, sekarang dia kat mana? Kat sini ke? Di rumah ke? Johor. Model. Dekat Johor. Oh, kat rumah dia lah. Dia macam Alamak. long COVID lah. Dia kena long COVID. Lama dah. Tadi anak dia telefon minta. Jihan cakap ya? Jihan cakap? Ya, Jihan cakap. Minta Ustazah doakan sikit lah. Ustazah ingat tu, dia kecil-kecil macam saya je Ustazah. Tengok rupa Kenyang. banyak. Comel. Comel je. Boy, Kak Hasnah tu comel lah. Comel. Siapa kata tak comel? Comel semua. Comel sama Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم يا الله. اللهم يا الله، اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم يا الله، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، شر الدنيا والآخرة. غفر الله لنا ولكم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا يا الله ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضلا إلا هديته، ولا معسرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا الله يا الله ya Rabbal Alamin. Allah, ya Allah, janganlah Engkau biarkan pada diri kami ini dosa kecuali Kau telah ampuni akan dia, dan tidak ada kesusahan kecuali Engkau leraikan, tidak ada yang berhutang kecuali Kau tolong langsaikan, tidak ada sakit kecuali Engkau sembuhkan. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kawan kami Salma, sembuhkanlah dia ya Allah, sembuhkanlah dia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbi hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma yassir umurana ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Wa inna taysira kulli asir alayka yassir. Allahumma tammim bil khair. Allahumma tammim bil khair. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami. Kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah petunjuk kepada kami dalam urusan kami dengan segala petunjuk. Mudahkanlah urusan kami ya Allah. Mudahkanlah dengan jangan disulitkan, kerana Engkau lah yang memudahkan segala yang susah
adalah mudah bagimu. Ya Allah, mudahkanlah urusan kawan kami Salamah yang sedang menderita sakit sekarang ini. Sehatkanlah dia ya Allah. Sehatkanlah dia, sejahterakanlah dia ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah baginya ya Allah. Sempurnakanlah dengan segala kebaikan, dengan rahmat-Mu ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pengasihani, daripada segala yang menasihati. Allahumma qawwi imanana wa wahid syukufana wajma' qulubana ala mahabbatik ya Allah ya Karim. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Rahman. Irhamna ya Rahim. Birahmatika ya Arhamar. Sahil umurana wa wasi' arzaqana. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kuatkanlah iman kami. Satukan saf-saf kami dan kumpulkan hati-hati kami di atas kecintaan kepada-Mu. Ya Allah, ya Karim, kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Rahman. Mudahkanlah urusan kami dan luaskan rezeki kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Badia Karim. Terima kasih Ustazah. Atas Mohon maaf kalau ada salah silap. Ada yang tidak memuaskan Allah. Terima kasih Ustazah. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Okey, terima kasih. Saya sharekan keadaan saya yang serba kekurangan ini. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Ya Allah. Kalau tak tahu nak tutup ni. Kat atas. Merah ni. Tak apa Ustazah. Dan siapa yang nak keluar boleh keluar. Okey ya. Kita keluar dululah nak pergi sembahyang Jumaat. Nak pergi sembahyang Jumaat. Oh, dah nak pergi sembahyang Jumaat. Lagi nak Jumaat semua nak keluar dulu. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okey. Okey.